Baik, uh, pertamanya terima kasih kepada yang hadir, Azam, uh, ini Ustaz Syarif, Ustaz Sofi dan juga Haji Sofi lah. Jadi perbincangan pada malam ini pada hari Rabu ni lah. Jadi diminta kita untuk bagi cadangan, dan saya dah pun bagi template cadangan yang dalam grup tu, tapi tak ada feedback lah. Maknanya tak ada feedback ni, kita faham lah semua tengah sibuk kan. Jadi saya buat satu perjumpaan pada malam ni lah untuk kita bincang. Perjumpaan malam ini tak direkodkan sebagai ni maknanya tak ada elan RM20 tu Dia masing-masing kena faham dia tu lah. Baik, sebelum saya teruskan pada perbincangan kita malam ini, ingin saya maklumkan pada semua lah, bagi yang tak tahu. Pertama, memang kalau ikutkan betul-betul ni ucapan sedikit je lah dalam 2 minit ke 3 minit je. Untuk makluman semua, memang jadual dan juga peringatan dan juga pengiraan berapa kali sebulan kita bertugas tu memang Ustaz Azizi buat. Ini untuk makluman semualah. Memang Ustaz Azizi buat dan memang saya minta dia buat. Memandangkan dia dah biasa buat. Dan untuk makluman semua juga, memang saya salurkan allowance ketua imam kepada dia sebab dia buat kerja. Jadi untuk makluman semualah. Tapi semua makluman yang dibagi tu dari sudut jadual dan juga pengiraan tu memang dia dah hantar pada saya lah untuk saya semak. Itu saya nak maklumkan dulu pada semua supaya tak berlaku orang kata imam tak buat kerja, ketua imam tak buat kerja, ketua imam dan sebagainya lah. Jadi untuk makluman semua memang jadual dan juga pengiraan memang saya minta Ustaz Azizi buat. Okey. Namun kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya personal lah, tak ada masalah. Tadi Bilal Muhammad kata pun dia segan nak WhatsApp, dia kata sebab takut hari tu dah buat pertukaran dan sebagainya. Tak ada masalah, tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan jadual. Jadual memang nampak macam saya orang kata diktator dan sebagainya lah. Jadual tak boleh tukar dan sebagainya. Dia bukan tak boleh tukar, tuan-tuan. Dia bukan masalah tukar. Dia masalahnya kalau saya tanya seorang-seorang, semua tanya seorang-seorang, dia akan membandingkan kepala kita. Jadi saya minta semua yang ada, termasuklah Bilal dan juga Imam, untuk kalau tak dapat bertugas, carilah orang yang boleh bertugas. Jadi sendirilah bertanggungjawab. Sebab bukan tugas ketua imam untuk menggantikan imam. Itu bukan tugas ketua imam. Ketua imam menyelaras. Saya selaras je lah untuk tuan-tuan. Jadi siapa yang tak boleh, carilah orang yang boleh. Masing-masing lah, kita sama-sama kan. Kita ada banyak imam. 5 imam, 5 Bilal. Jadi carilah orang untuk ganti. Jadi tak perlulah kita nak ubah-ubah jadual dan sebagainya. Biar jadual tu macam tu lah. Baik. Yang tu yang kedua Dan yang tiga mungkinlah. Ini mungkin ada mungkinlah ini sekadar saya punya kita kata naluri orang yang tak berapa nak okey. Saya lah. Mungkin ada orang tak selesa saya jadi ketua imam. Itu saya faham. Dan saya pun bukan saya nak jadi ketua imam. Saya tak minta untuk jadi ketua imam. Itu kena faham betul-betul lah. Cumanya bila Ustaz Isyam WhatsApp cakap saya jadi ketua imam, saya ambil jawatan tu berdasarkan kepada tanggungjawab. Itu saja. Kalau ikut jawatan memang saya tak nak pun jawatan ketua imam ni. Sebab saya memang bagi tahu terang, saya undi Ustaz Syaril sebagai ketua imam. Ni saya beritahu betul-betul. Jadi sebab saya bukan nak jadi ketua imam, so saya beritahu siap-siap. Baik. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau kita rasa orang ni tak betul dan sebagainya, sampai bila-bila pun kita tak boleh nak bergerak. Jadi saya bukan minta tuan-tuan hormat saya tak minta tuan-tuan hormat saya minta kita bekerjasama, sama-sama buat. Kalau ada masalah apa-apa WhatsApp, kalau ada masalah apa-apa WhatsApp, bagi tahu je lah. Kita biasa kan, sama-sama kan. Baik, itu sahaja untuk ucapan anduluan. Baik, yang kedua, kita nak bincang berkaitan dengan yang setelah saya maklumkan tadi, berkaitan dengan penyelarasan elang imam. Baik, sebelum saya buka idea pada semualah, sebenarnya saya dah dapat berapa kita kata komen aduan lah daripada, adalah sebahagian, bukan sebahagian lah, ada beberapa yang mengatakan kenapa allowance imam dan Bilal ni tak sama. Ada orang yang dapat, contoh ada orang dapat 400, macam saya dapat 400, macam Sofi dapat 400. Kenapa yang kami yang lain ni, kami perlu bekerja baru kami dapat allowance. Jadi dia tajam macam itulah. Jadi saya pun kata ini adalah berdasarkan kepada
keputusan jawatankuasa pengurusan yang putuskan. Jadi saya tak boleh buat apa-apa. Kebetulan pula baru ni berkaitan dengan allowance, saya mungkin itu khilaf saya lah. Saya mohon maaf dulu. Khilaf saya yang saya faham allowance ini adalah berdasarkan kepada berapa kali kita bekerja. Jadi allowance itu ada allowance, dia bukan gaji Gaji dengan allowance berbeza. Jadi saya faham allowance macam tu. Rupanya allowance yang dipahami oleh kebanyakan Imam Nabila adalah allowance yang tetap. Jadi sehubungan dengan itu, saya telah pun menyuarakan dalam grup tu, saya minta supaya allowance kita diselaraskan lah. Jadi sekarang ini ada dua jenis allowance yang kita boleh syorkan. Ini kita akan syorkan lah. Lulus tak lulus tu jawatankuasa pengurusan. Pertama, allowance iaitu allowance yang diselaraskan adalah semua allowance adalah sama. Maknanya kita bagi 600 untuk imam dan 600 untuk Bilal. Okey, itu syor yang pertama. Jadi bilangan bertugas itu mungkin ke 30 sehingga 35 waktu lah. Jangan anggap dah lepas ni, kalau kita syorkan yang macam ni lah, 600 ni, jangan anggap lepas ni kita anggap satu hari, satu kali waktu tu 20. Tapi 20 jangan anggap macam tu. Jadi kita dah dapat allowance, kita syor, kita allowance 600 ini bersamaan dengan 30 waktu bertugas. Ini syor yang pertama. Individu masing-masing. Kalau nak bekerja lebih, dapat lebih lah. Kalau tak nak, berdasarkan apa yang telah pun kita letakkan dalam jadual tu. Itu dia. Baik. Antara dua tu, saya nak tanyalah. Sebab kita 6 orang ni, sepatutnya 6 orang ni kita boleh buat keputusan lebih daripada separuh. Jadi keputusan ini sepatutnya boleh lah. Baik. Mana yang tuan-tuan selesa sebenarnya? Saya sebenarnya ada lagi lepas ni. Saya nak bincang lain. Yang ni kita bincang untuk 600 dulu. Maaf, saya ada Macam ni? Bila ni? Untuk Bilal yang ni untuk Bilal. Untuk Bilal tu boleh tak saya kasih cadangan kita buat dua level. Maksudnya kita pukul rata ada 600 ada 700. Maksudnya Bilal yang bertugas 30 waktu ke bawah dia akan dapat 600. Dan kalau imam yang lebih pada 30 ke atas kita akan kasih 700. Itu cadangan saya sebab ada yang Bilal yang lebih, bulan tu ada yang lebih. Ada Bilal yang bulan tu dia kurang kan. So untuk kasih fair kan nanti takutlah bulan tu ada Bilal yang lebih dia dapat 700, yang kurang pun dapat 600 sama maksudnya 600. So maksudnya tak fair lah itu. So kita buat dua orang kata dua tayar lah, dua level lah. Maksudnya kalau dia achieve 30 automatic dia akan 700. Kalau bawah 30 waktu ke bawah kita pukul rata 600 je. Maksudnya tu. Tu cadangan saya lah. Macam mana? Ustaz Syarif, Ustaz Sofi, Haji Sofi. Kalau 5 orang imam dan 5 orang Bilal, possibility untuk seorang dapat lebih daripada 30 berapa orang Kalau ikut sebetulnya kita ada 10, kita ada 5 Bilal, kita ada 5 imam. Sebulan kita ada 30 waktu. 30 waktu 150 waktu lah sebulan. Jadi semua orang sepatutnya boleh dapat 30 waktu lah. Sepatutnya. Itu pengiraan mudah 30 waktu. Tapi sebabnya dia macam ni juga Ustaz Sofi. Sebab kita ada waktu Zuhur dan Asar yang memang hanya sebahagian imam saja yang boleh dan juga sebahagian Bilal saja yang boleh. Tak semua boleh. Jadi dia akan jadi mungkin ada yang tambah, mungkin ada yang tak capai 30. Dia macam tu. Okey, baik. Okey. Sebenarnya cadangan Amy tu bagus lah. Cadangan Amy tu bagus. Cumanya kalau kita tak 600, kita tak macam ni. Baik, 600 untuk 30 waktu. Okey. Patutnya jadual selepas ini, siapa yang 30 waktu layak dapat 600 lah. Lebih daripada 30 waktu, kita kira satu waktu RM20. Okay, right. Ke nak pukul rata 700 terus? Kalau ikut senang pukul rata lah 700 je. Senang nak kira lah. Saya cadang Ustaz. Kena Zam? Saya cadang sebab saya kesian dekat orang yang tukang kira tu. Betul memang saya kesian.
Di hujung bulan dia nak kena kira kan, kata kan ada yang salah kira kan, ada yang dikira, ada yang buat pening. Jadi kita nak mudahkan semua pihak. Cadangan Hilmi tu pun saya rasa bagus. Siapa yang tak capai 30 lah, kita bagilah lam 600. Mana yang lebih 30 watt tu, kita bolehlah syorkan 700. Jadi yang tukang kira ni mudah tau, senang tau. Bila kita buat macam tu, yang bagusnya sebelum hujung bulan, sama ada ketua imam ke siapa yang kira tu, dia mudah kerja dia. Mudah. Kalau kita nak kira-kira waktu boleh, tapi dia tak boleh buat sebelum hujung bulan. Dia kena habis bulan, awal bulan berikutnya barulah dia kena kira betul-betul. Kalau tak jadi macam yang sebelum-sebelum ni lah. Maknanya kalau dia bertugas 30 waktu, katakanlah bulan tu dia bertugas 32 waktu, maknanya dia layak dapat 700. Macam itulah. Cadang ni situ lah. Ke dia kena bagi cukup 35 waktu? Ke dia kena cukup 35 waktu ni? Yang itu saya tak pasti lah. Kalau ikut kepada cadangan ilmi tu lah. Ni kiraan dia 30 ke bawah 600, 30 atas, dia jejak 31 ke atas, automatik dia akan 700 dapat. Boleh je, make sure dia jelas lah. Kan. Kalau betul 30 kat. Haji Sofi ada nak cakap apa tak, Haji Sofi? Haji Sofi tak ada tu ke lah. 600 dan juga 700. Okey, 600 dan 700 ni, 600 bagi 30 waktu dan ke bawah. Ya. 700 30 waktu dan ke atas. Ya. Okey, ini Imam dan Bilal lah Imam dan Bilal. Baik. Yang cadangan untuk RM20 satu waktu tu semua tolak ke apa? Siapa yang bersetuju RM20 satu waktu? Masih kekal. Zam. Saya sebenarnya bersetuju. Azam saya sebenarnya bersetuju juga RM20 satu waktu. Tapi saya kesian. Saya sangat-sangat kesian orang yang tukang kira tu, kesian betul. Memang penat lah kerja dia kan. Kesian dia. Memang tak berbaloi lah kalau kita bagi dia ketua imam 100 pun. Okey. Jadi maknanya kita tolaklah RM20 satu waktu Kalau kita setuju syur yang pertama tadi, kita tolaklah yang RM20 sewaktu-waktu tu. Okey. Syaril, okey Syaril? Bagi saya, untuk kita tolak tu okey, tak ada masalah. Cuma kita kena fikirkan satu backup plan lah. Just in case jawatankuasa menolak lah cadangan yang pertama. Okey. Maksudnya mesyuarat ni boleh fikirkan juga backup lah. Just in case je, just in case. Okey, tak apa. Kalau mesyuarat tolak, kita akan pakai RM20 satu waktu. Tapi kita akan buat supaya semua orang dapat 600 ke 700. Biar dapat 600 ke atas lah. Sebab 30 waktu tu boleh dapat sebenarnya. Sebenarnya sama je. Kalau dia bagi 600 pun, satu waktu sama je. Juga dia bertugas 30 waktu, tetap juga 600 kena bagi. Benda tu dua-dua yang sama je. Cuma yang berbeza. Yang kedua, bila kita dah buat jadi allowance tetap 600, okey. Jadi dia akan ada penolakan dan juga ada juga situasi yang tidak tolak. Ini saya akan showkan jugalah. Okey. Situasi macam saya baru ni saya tersilap kan. Situasi yang tidak akan menolakkan allowance kita adalah bila kita cuti sakit. Okey, cuti sakit ataupun kita ada kecemasan lah. Contohnya kecemasan kita yang kita tak boleh nak bertugas. Contoh kita sakit. Contoh lagi mungkin kita anak kita wadik, kena jaga anak dan sebagainya lah. Dan lain-lain yang difikirkan munasabah. Saya tak boleh nak listkan ni. Jadi allowance itu tidak boleh ditolak. Boleh Okey. Betul setuju. Baik. Jadi allowance yang boleh ditolak, ni saya beritahu juga allowance boleh ditolak. Allowance ni memang layak ditolak maknanya kita tak boleh lah dapat 600 kalau kita tak bertugas betul-betul waktu yang kita dah bagi kan. Jadi allowance ini boleh ditolak RM20 satu waktu bagi yang mengganti. Tanpa sebab lah. Maksudnya contohnya macam kita kata macam saya banyak ada mesyuarat ke apa kan saya tak boleh, saya minta orang ganti, minta Syaril ganti.
Syaril layak dapat RM20 daripada situ. Daripada allowance yang saya dapat ni lah. Boleh Faham tak yang saya maksudkan ni? Faham Maksudnya Ustaz? dia bukan terima allowance tambahan tapi dia tolak daripada yang menggantikannya. Contoh saya minta Syaril ganti, maka allowance saya ditolakkan dan diberikan kepada Syaril. RM20 satu waktu. Gitu kan? Baik. Tapi itu saya katalah. Tapi kalau apa nama ni yang kita tak dapat ganti tu sebab kita sakit, atas sakit dan juga ada kecemasan, itu tidak ditolak lah. Okey. Baik. Ini saya akan syorkan kepada ni lah. Cadangan saya Ustaz, bagus macam tu. Maknanya dalam Ustaz, dengar tak saya putus-putus sakit macam Ustaz amat sakit, maknanya dia layak tak dapat dia. Kalau urusan kerja macam mana Ustaz? Tak jelas. Tak jelas. Tak jelas putus-putus Ustaz, Putus-putus ke suara saya? Internet. Putus-putus suara aku Baik, Zam. apa dia? Okey. Okey. Macam ni Ustaz. Saya pun Allahu Akbar. Apa Zam? Kejap. Azam Tak boleh tu. Kena tulis Zam, kena tulis. Kejap. Okey, Dengar. boleh Zam. Okey cakap. Okey, macam ni Ustaz. Zam. Hilang balik. Dengar. Hilang. Cakap apa? Okey, dengar. Boleh Zam cakap je. Dengar. Cuba. Dengar. Okey, macam ni Ustaz. Kalau kita nak buat pemotongan, dia kesian dekat yang tukang kira tu, saya rasa. Memang kesian. Dia nak kena tolak, nak kena lidak. Jadi saya rasa kita nak mudahkan semua pihak tau. Sebab nanti yang tukang Dia macam ni Zam. Zam, dia macam ni. Kalau kita tak dapat ganti, kita menggantikan, contohnya macam Selasa sepatutnya aku tugas subuh. Jadi aku tak boleh, aku minta Syaril ganti. Okey. So Syaril sepatutnya tugas, katakanlah hari Rabu, aku ganti Rabu pula Syaril. Jadi tukar macam tu tak apa. Oh, okey. Ini yang memang urgent. Memang urgent yang tiba-tiba tak boleh dia ganti, lepas tu kita tak ganti balik waktu yang sepatutnya tu. Okey. Sepatutnya kita kena gantilah. Macam contohnya kan, tak boleh hari ni Ril, tolong ganti Ril subuh. Tu tukar. Esok aku ganti subuh. Macam tu lah lebih kurang. Zam. Biasanya memang kita buat pergantian macam tu. Kalau macam tu lagi senang. Ini yang orang kata kes yang tak dapat dielakkan. Contoh macam kita kata urgent tiba-tiba kan pergi. Lepas tu hari yang patutnya ganti pun tak boleh juga. Jadi nak tak nak memang kena tolak lah. Tak boleh lah kita kata kita nak dapat benda tu sedangkan kita tak bertugas. Itu yang aku kata tadi tu. Boleh. Tak apa Zam, jangan risau. Kita jangan risau. Itu nanti kita sama-sama fikirlah. Maknanya kalau tak boleh tugas, kita ganti. Boleh Cuma saya setuju. Cuma yang tukang kira tu saya kesian lah. Yang tukang kira tu. Tak apa kesian Zam. Pengiraan ni memang dah ditugaskan. Tak apa Zam, tak ada masalah. Tak ada masalah itu. Tak ada masalah sangat buat pengiraan tu. Tak ada masalah Zam. Yang penting kat sini kita nak setuju tak setuju je lah. Okey. Kalau start buat macam tu, maksudnya pengiraan tu kena buat habis bulan tau. Jangan buat sebelum habis bulan dah kira. Jangan macam tu. betul, habis bulan betul. Betul Zam. Biarlah allowance kita dapat lambat pun tak apa. Habis bulan, mungkin 10 hari bulan berikutnya baru dah dapat. Okey Zam. Okey, right. Setuju. Okey. Jadi, kita recap balik. Kita dah setuju allowance antara 600 ke 700. 600 bagi 30 dan ke bawah. 700 bagi 30 dan ke atas lah. Dan itu yang kita setuju. Jadi plan A-nya adalah kita setuju macam tu. Dan juga kita dah juga setuju allowance ini layak ditolak RM20. Contoh macam satu lagi, kita minta Aiman ganti. Ni semua nak beritahu. Aiman ganti. Aiman, contoh imam lah. Aiman ganti, maka duit RM20 akan ditolak daripada allowance orang yang minta Aiman ganti. Itu kena faham betul-betul lah. Tapi ini tidak termasuk kepada allowance yang ni lah. Allowance
yang bagi yang sakit dan sebagainya tu tak termasuk Jadi dan bermaksud juga Aiman andai kata Aiman menggantikan orang yang emergency punya leave lah kan. Aiman tidak menerima apa-apa allowance lah. Ke macam mana? terimalah 20 minggu tolak daripada tolak daripada tu Yang tak tolak daripada tak dapat yang petugas emergency lah. tu sakit je sakit Andai kata. sakit tetap jugalah tetap dapat lah daripada Aiman sebab dia tak tolak tadi kan atas sebab dia sakit yang tu memang surau kena tanggung lah. Maksudnya dia bukan ditolak daripada imam, dia ada allowance tambahan daripada surau lah. Perlu itu perlu. Okey, baik faham. Allowance yang boleh dipotong ni masuk Ustaz Ashraf termasuk semua lah. Imam 1, Imam 2 semua kan. Termasuk Bilal Yelah, Bilal 1, Bilal 2 semua lah. semua Yang okey, yang tauliah tak tauliah semua sama lah tak maksudnya kalau kita tak sakit maknanya boleh lah allowance kita masih dikekalkan. Okey. Tapi kalau contohnya Zam, kalau macam kita dapat allowance tapi kita tak tugas, sepatutnya layak tak kita dapat allowance tu Zam. Kalau saya sendiri dalam personally, saya pun rasa segan lah. Saya rasa Sebenarnya rasa tak elok lah Zam kan. tak elok. Betul, saya setuju Ustaz. Kita nak kena buat macam ni juga Zam, supaya orang bertugas ikut mana yang kita boleh. Betul. Yang dah pun kita buat jadual. Itu sepatutnya lah. Kalau tak boleh ganti dan sebagainya. Betul. Okey Right. Boleh Alright. Yang kedua, kita masuk yang hal kedua, cadangan penambahbaikan. Yang ni saya dah pun bentangkan dalam grup. Contohnya macam training untuk tahsin Quran, untuk belajar makharijul huruf, untuk belajar laungan azan dan sebagainya. Dan juga kita minta jugalah pada jawatankuasa. Saya rasa dah ada pun. Kita punya peruntukan khas untuk imam dan Bilal setahun sekali kan. Kita dapat jubah. Ke tak, Ustaz Zulfi? Betul dah ada dah. Kita akan tak lama lagi kita akan dibekalkan satu jubah yang disarung tu. Setahun satu ke Ustaz? Dan setahun sekali ya. Yes. Masa setahun tu kita akan dapat satu jubah baru sepatutnya. Jubah putih kan? Kita akan dapat satu jubah yang putih tu. Satu lagi surau akan belikan jubah yang disarung tu. Jubah macam blazer tu. Macam tu ke? Jubah blazer yang jubah hitam tu. Yang itulah untuk Yang bertugas tu blazer tu 5 tahun sekali lah. Jubah je lah setahun sekali. Yes. Okey, itu selesai lah. Kalau dah ada, itu kira selesai lah. Cadangan penambahbaikan yang lain. Sebab untuk allowance yang tu kita dah setuju sama lah. Yang tu saya tak nak usik lah. Untuk allowance macam contohnya hari raya dan sebagainya tu saya tak nak usik. Yang tu sebab pun dah diputuskan. Cuma kita nak selaraskan benda ni je sebenarnya. Dan juga kalau ada penambahbaikan yang lain, saya nak buka lah. Kalau ada penambahbaikan yang lain selain daripada training, selain daripada baju, ada ke? Saya cuma minta lah, andai kata berlaku kematian, harapnya ada imam dan Bilal kita join sekali lah. Itu je lah permintaan saya lah. Okey. Saya faham dari segi kekangan masa kan, tapi kalau ada tu cuba datang lah hadir. InsyaAllah. InsyaAllah yang tu sama-sama lah. Sebab hari tu masa meninggal tu saya tak tengok handset kan. Sebab dia jemaah yang bertanya, jadi kita pun saya pula segan kan. Bila tanya mana imam lain, Bilal lain, jadi saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Saya cuma cakap mungkin mereka busy dengan ni lah, urusan masing-masing lah kan. Itulah. InsyaAllah. Yang tu kita ambil maklum lah sama-sama InsyaAllah. Lagi ada lagi tak? Amy ada cadangan? Syaril? Saya cuma nak maklumkan aktiviti akan datang. Ada 13 hari bulan 8 Di Jawi ada minta 4 orang yang JK dan beberapa orang imam dan Bilal daripada kita lah untuk hantar wakil ke Masjid Putra. Sebab ada program camp mulai pada pukul 4.30 pagi lah. Camp mulai bersama YB. Saya tak ingat YB yang mana. Tapi akan ada program 13 sampai 8 hari Sabtu pagi. YB Idris. Ya betul. InsyaAllah. Jadi mungkin insyaAllah akan pada Rabu ni pun saya akan minta jawatankuasa menyediakan token lah untuk wakil-wakil kita ni yang pergi ke Masjid Putra. Jadi itulah, kalau boleh kita dapat decide terus siapa yang akan pergi, lebih mudah lah. Saya akan pergi. Saya memang akan pergilah. Yang lain saya tak pasti. Kita galakkan je lah siapa yang nak pergi. Kita akan bagi token lah. At least ada wakil cukup lah. Jangan tak ada langsung lah daripada imam Bilal kita. Kalau Ustaz Asyad dah pergi, mungkin ada seorang Bilal kita pun dapat pergi pun cantik lah. Cuma tak nak, tu lah. Tak nak malu je lah kan. Itu saja. InsyaAllah saya pergi, insyaAllah.
Ada ke tak cadangan penambahbaikan? Ustaz Syaril? Tak ada. Allowance untuk Bilal Jumaat berapa? Okey, allowance itu juga satu benda lupa. Ha. Allowance bila Jumaat. Okey, bagus Mi. Terima kasih sebab Mi ni. Baik, yang ni pun kita akan minta akan cuba cadangkan lah. Kita cuba cadangkan untuk kita bagi allowance RM50 satu waktu. RM50 satu waktu kepada Bilal. Bilal apa nama ni? Bilal yang ni lah. Selagi mana Bilal kita belum dilantik ratib, selagi itulah kita akan cuba dapatkan RM50 satu waktu itulah. Jadi semua Bilal kita akan merasalah benda ni. Kebetulan Amy dah cakap, saya pun ada pengumuman yang saya akan nak buat. Jadi untuk Imam Syaril, Ustaz Syaril dan juga Ustaz Azizi, InsyaAllah saya akan minta juga naik untuk Jumaat jugalah. Kecuali kita kata hari raya, yes, hari raya saya Ustaz Sofi dan juga Ustaz Mat lah. Tapi Jumaat biasa saya rasa Ustaz Syaril dan juga Ustaz Azizi layak untuk naik kerana telah dilantik secara rasmi oleh surau. Jadi get ready lah. Kalau Ustaz Syaril dan juga Ustaz Azizi naik, yang tu juga kita akan peruntukkan jugalah allowance untuk RM50 allowance Imam dan Bilal. Yang ni sekiranya naik lah. Tapi bukan setiap bulan Mungkin kita buat dalam 2 bulan sekali ke, untuk train lah. Bila lagi nak naik. Betul. Asyik saya dengan Sofi je. Betul. Saya takut jemaah bosan. Serius. Syaril pun naik, Syaril. Syaril, Azizi sekali lah. Azizi dah biasa naik, Syaril. Okey, jadi tambahbaikan lain ada tak? Ashraf, saya ingat dulu Ustaz Ashraf pernah menyuarakan dalam mesyuarat jawatankuasa dulu bahawa Ustaz Ashraf menyuarakan cadangan allowance untuk yang ketua Yasin dan tahlil dia. Ya, Ingat betul. tak? Jadi Betul. adakah saya tak pasti macam mana follow up berkenaan tu. Mungkin Ustaz Ashraf boleh kemukakan lagi sekali. Okey, yang ni saya akan juga putuskan. Saya akan juga bangkitkan dalam mesyuarat untuk allowance baca Yasin ni lah. Kita faham baca Yasin ni kalau kita bagi penceramah boleh 100 dalam tempoh 40 minit. Takkanlah imam baca Yasin tak boleh bagi RM50. Dan imam ke Bilal tak kisahlah. Kalau Bilal rasa nak naik pun boleh je. Kita boleh buat jadual. Jadi yang ni pun sama jugalah. Saya akan minta juga yang ni untuk RM50 allowance baca Yasin. Ini baca Yasin malam Jumaat Ustaz Ya, malam Jumaat. Okey. Ada lagi tak penambahbaikan yang lain? Terima kasih Ustaz Sofi. Ini ada ni. Lam. Okey Ustaz, saya ada minta inilah cadangan penambahbaikan untuk yang bertugas pada hari-hari kritikal ni, contoh hari raya, Adha, hari haji. Macam seloknya kita putuskan hari yang bila sebelum jatuhnya pada hari bertugas hari raya. Sebab kadang-kadang ada pertikaian. Sebab kritikal hari perayaan ni, dia tengok hari raya tu jatuh pada hari apa sebenarnya tau. Kalau hari raya tu jatuh pada hari Isnin, memang Sabtu Ahad sebelum tu lah kritikal lah sebenarnya. Tapi kalau hari raya tu jatuh pada hari Rabu, hari Khamis, mungkin hari sebelum tu tak kritikal. Mungkin sebelum-sebelum ni kita start pada raya pertama, dan seterusnya itulah hari kritikal. Tapi sebenarnya dia tengok keadaan perayaan pada hari tu. Jadi sebelum saya minta pada akan datang ni, putuskan hari yang tu dulu, baru kita ni lah nak tentukan pembayaran pada hari raya ni. Sebab dulu saya pernah minta ganti untuk Imam Bilal ni tau. Saya susun dulu, memang pening. Memang pening lah. Jadi itu Ustaz Isyam cakap kan 5 hari kan? 5 hari raya puasa, 3 hari ada Adha. Sebenarnya memang dia letakkan 5 hari dan 3 hari tu. 5 hari untuk Aidilfitri. Dan pemilihan hari apa yang ingin diberikan allowance tambahan tu bergantung kepada ketua imam lah. Jadi ketua imam yang akan putuskan hari yang mana 3 hari tu. Cuma yang itu saya minta keputusan tu dimaklumkan sebelum pada hari kejadian. Apa dia? Pemilihan hari tu diputuskan, dimaklumkan sebelum pada hari kejadian lah. Sebab kadang kita maknanya kita ambil 2 hari sebelum raya dan 2 hari sebelum ni lah kan. 2 hari sebelum raya, 2 hari selepas raya. Jadi
2 hari sebelum raya, sehari raya plus 2 hari selepas raya. 5 hari lah. Saya punya cadangan Kalau Ustaz. hari raya, hari Fitri. Saya punya cadangan Ustaz. Kita jangan step macam Ah. tu. Hmm. Saya cadangkan kita tengok hari raya tu jatuh pada hari apa dulu. Kemudian kita putuskan dalam grup Imam Bilal ni ketika jatuh hari perayaan tu. Maksudnya sebelum hari bertugas. Supaya orang yang bertugas ni dia faham lah kedudukan dia. Okey, boleh kot. Kita Yang jangan tu tak apa, yang tu kita jangan pukul rata je 2 hari sebelum tu ni. nanti dalam jadual nanti kita boleh bincangkan lah. Nanti untuk penjadualan nanti, kalau maknanya raya akan datang ni bulan apa lah? Next 2023 ni bulan apa? Bulan 4? next ni hari puasa bulan 4 bulan 4. Bulan 4 eh? Bulan 4. Dia ingat balik benda ni nantilah. Awal bulan 4 lah. Nanti nanti apa namanya, untuk penjadualan nanti kita bincang balik untuk hari raya ni. Tapi tak apalah, setuju dengan Azam. Yang Azam maklumkan tu saya setuju. 5 hari dan 3 hari ni kita akan putuskan tengok pada hari raya. Tengok pada hari raya. Tengok jatuhnya hari raya hari apa. Ya, kena hari raya mengejut macam tahun ni pening juga eh. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Teruskan. Agenda kedua. Harapnya semua apa yang terbuku tu bagi tahulah, sebab takut nanti ada benda yang tak jelas balik, kita nak meeting balik susah. Cepat bagi tahu cepat. Syaril, ada apa tak Ril? Okey. Semua okey Ril. Semua okey Zaril lah. Kena jatuh hari apa tak Okey, okey. Haji Sufi. Haji Sufi ada nak cakap tak Haji Sufi? Okey, tak ada apa. Haji Sufi okey eh? Okey, alhamdulillah. Setakat ni okey. Saya lupa penama baik. Penamakan satu lagi saya lupa. Haji Sufi nak cakap lagi ke Haji Sufi? Boleh kan? Tak ada dah. Okey. Penamakan satu lagi, selepas pada ni saya minta untuk bacaan Al-Mulk diketuai oleh Bilal. So Bilal kita kena baca surah Al-Mulk Saya rasa benda ni kita dah putuskan pun masa dalam syarat sebelum ni, tapi nampak imam jugalah. Kalau kata Bilal tak boleh baca, ada masalah, maklumkan kepada imam lah. Tapi kalau boleh, bila tugas tu kita pass pada Bilal lah untuk baca Al-Mulk. Jadi bulan ni akan Bilal lah bulan ni. Start pada bulan ni lah. Kita akan start dengan Bilal. Bulan ni Bilal, bulan depan Imam balik. Macam itulah kan? Kita rotate-rotate. Bulan ikutlah. Sebenarnya kalau ikutkan saya, Bilal baca pun dah memadai dah. Oh, okey. Pun okey. Siap. Sebab kita bagi sikit lah. Sebab Bilal pun sebenarnya boleh jadi imam. Betul. Kan? Bila imam tak ada, Bilal boleh jadi imam. Jadi bila lagi kita nak dengar imam punya Bilal punya bacaan dalam kuat. Masa baca Al-Mulk je lah. Ilmi okey Ilmi. Ni okey dia ngajar nak ada Quran. Ni Azaz Itulah. tahu. Apalah sangat ilmu. Sebab Ilmi dia jarang isyak. Tak apa. Dia bigis. Bulan ni pukul 3 Okey, bacaan Al-Mulk Okey. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ada lagi tak? Tak ada dah Pertanyaan Ustaz, pertanyaan. Kalau tadi silakan lah. pertanyaan, tadi Ilmi kata yang 600 tu 700. Adakah itu termasuk sekalian Jumaat ke atau tak termasuk? Apa dia? Tadi kan kita dah bersetuju, kita sure kurang 30 waktu 600, lebih 30 waktu 700. Adakah allowance tu termasuk dengan Jumaat ataupun tak termasuk? Tak masuk. Maksudnya Jumaat tu ada tambahan lah. Tambahan. Okey. Termasuk juga dalam baca Yasin. Tambahan. Okey Ustaz, faham Ustaz. Okey, right. Okey. Boleh Saya rasa ada lagi tak? Cadangan tak ada Ada tak yang terbuku di hati yang ada apa-apa? Last 1 minit. Kita pergi seorang lah. Azam ada apa-apa nak cakap Azam? Tak ada Ustaz. Okey lah. Cun. Amy? Okey, teruskan. Syaril? Ada okey. Sofi ada? Okay. Sofi dulu. Bukan Haji Sofi. Sofi dulu. Sofi. Daripada saya rasa dah habis lah kot. Harapnya semua jelas lah. Okey, jelas. Abang Muhammad ni siapa ni? Ustaz Muhammad ke? Bilal Muhammad ni? Bilal. Bilal Mat. Oh, jangan. Ada pun nak cakap tak, Abang Mat? Abang Mat?
Abang Mat dia tak mute ni. Dia cakap seorang Abang Mat ni. Asyiknya lah. Okey Haji Sofi, tak apa Abang Mat. Nanti bagi tahu kat sini sunnah. Haji Sofi ada tak? Nak minta clearkan balik pasal yang kurang 30 waktu 600. Ya. Betul ke? Ya betul. Yang lebih 30 waktu 700. Ya betul. Dia punya penggiliran tugas tu lebih kurang sama ke atau macam mana? Kita akan cuba buat 30 waktu semua. Kalau boleh lah. Kalau boleh kita boleh dapat 30 waktu semua tu, kita akan buat 30 waktu semua. Dan sekiranya contohnya macam waktu Zuhur dan Asar tu kritikal, tak semua orang boleh. Memang saya rasa tak boleh lah. Saya Azam tak boleh, Syaril tak boleh, Haji Sofi tak boleh. Kan banyak yang tak boleh lah, daripada yang boleh. Macam Amy dia boleh, Amy Ustaz Muhammad boleh, Abang Mat boleh. Betul, Jadi betul. mungkin dia akan dapat lebih. Okey. Tapi kita akan cuba dapatkan 30 waktu tu lah. Kita nak cuba buat dapat 30 waktu. Okey, clear. Boleh, Boleh. Alright. Okey, jadi saya rasa tak ada apa dah. Terima kasih sekali lagi pada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon sangat kerjasama pada semualah. Saya tak mohon untuk tuan-tuan menghormati ke apa semua, tak payah. Yang penting kita kerjasama. Jangan ada perasaan-perasaan yang tak ni lah. Kalau boleh kita nak harmonikan kita punya surau ni. Dan juga dan juga saya harapkan kalau ada apa-apa, teruslah hubung dengan saya ke, tak kisahlah WhatsApp dengan saya ke apa, jangan takut apa. Sebab ada yang orang yang beritahu saya tadi, dia takut nak WhatsApp dengan saya sebab kasih tukar waktu je. Jadi tak perlu pun, WhatsApp je tak ada masalah. Bagi tahu secara personal pun boleh. Semoga pengemaran surau kita ni lebih rancak lepas ni, insya-Allah. Saya doakan kita semua berjaya lah. Sama-sama rasa ada toleransi dan sebagainya. Semoga berjaya semuanya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Jadi terima kasih. InsyaAllah saya akan bawakan show-show ni. Saya akan buat ringkasan lepas ni lah. Kalau sempat saya buat ringkasan, saya akan masukkan dalam grup. Jadi boleh bacalah nanti insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Kita tutup ataupun kita tangguhkan musyarat kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz.